Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar tingkatan 3, salam Aidilfitri daripada Ustazah, maaf zahir dan batin. So ini adalah kali pertama Ustazah bersiaran untuk memberikan ataupun menyambung subjek pelajaran kita yang kedara selain daripada Ustazah gunakan GC untuk bagi tugasan kepada kamu. So baru kali ini Ustazah bersiaran untuk bercakap dengan kamu ya. Okey. Sebelum Ustazah mulakan kelas, satu pesanan daripada Ustazah. Ambil pensel, ambil buku ataupun kertas untuk kamu catat nota yang Ustazah sebutkan dan kamu tulislah apa yang kamu tak faham. Video ni boleh diulang-ulang kamu tengok. Mana yang tak faham kamu terus on the spot tanya dekat Ustazah. Jadi senang Ustazah nak jawab. Tinggal lagi kamu tanya Ustazah, waktu Ustazah kelas hari tu, hari ni berapa hari bulan, hari apa, kamu catat. Ya, sebab hari ni Ustazah bersiaran ni ialah pada hari Jumaat. Okey, 5 hari bulan 6. So kamu kena catat ikut kepada tarikh ni ya. Kemudian kamu ulang, tanya balik kepada Ustazah jika ada benda yang kamu tidak faham secara terus selepas kamu tengok video. Ya, jangan kamu tunggu atau himpun sampai masuk sekolah nanti. Sebab ada banyak benda yang Ustazah nak bagi kepadamu untuk menyambung subjek ataupun pelajaran kamu yang telah tertinggal. Okey. Untuk tingkatan 3, walaupun kamu mungkin ada dengar yang PD3 tidak akan dilaksanakan pada tahun ini, tapi kamu kena ingat untuk kamu masuk ke tingkatan 4, kamu juga kena melalui satu peperiksaan yang akan diadakan. So kamu kena ingat peperiksaan itu tidaklah mudah. Mana-mana peperiksaan pun tidak ada yang mudah. So kamu kena bersiap sedia daripada sekarang. Apapun ujian ataupun peperiksaan yang diberikan kepada kamu, bila kamu sudah bersedia dari sudut manapun soalan diberikan, kamu akan boleh menjawab. Tetapi kalau kamu tidak bersedia, kamu pandang ringan sambil lewa, soalan mudah macam mana pun kamu tidak akan dapat menjawab dan kamu tidak akan faham apa yang disoal kepada kamu. So kepada yang berkongsi telefon dengan mak, dengan ayah, bila kamu free nanti, mak ayah free, kamu boleh tengok video yang Ustazah bagi ni untuk kamu ambil apa subjek yang Ustazah bagi kepada kamu. Ya, sebab Ustazah nak buat kelas Google Meet pun ramai pelajar yang tidak boleh turut serta dalam satu masa. Ustazah faham, kamu masing-masing ada komitmen masing-masing. Okey, so hari ini Ustazah cuma bercakap untuk subjek yang seterusnya, iaitu mengenai karangan pendek. Bagaimana cara nak membuat karangan pendek, apa yang ada pada karangan pendek dan bagaimana karangan pendek itu dilaksanakan. Okey. Seperti yang kamu tahu ya, tengok dekat sana, catat dulu apa yang Ustazah nak bagi, kemudian Ustazah akan terangkan baru kamu boleh faham. Okey. Berdasarkan maklumat yang disediakan, apa yang Ustazah nak bagi kepada kamu, berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ya, yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Dan kamu kena ingat, bila karangan itu berformat, ada dia punya gap dia, ada dia punya had dia, kamu jangan lebih. Kamu jangan tulis lebih. Ya, sebab pemeriksa tidak akan memeriksa yang lebih tu. Dan rugi jika yang lebih itulah isi kamu penuh di sana. So kamu kena rangka lah. Ya, kena rangka 50 hingga 80 perkataan saja yang dibenarkan. Ya, dan pemeriksa akan tengoklah bila dia agak lebih, dia akan garis, dia akan cek mana yang sama dengan arahan tadi tu, 50 atau 80 perkataan. Ya, kita boleh kira dah, kita boleh angkat kat sana. Ya, jadi kamu jangan tulis lebih. Okey. Tajuk dia ialah manfaat menyertai karnival kesihatan. Manfaat menyertai karnival kesihatan. Tulis kat sana. Manfaat menyertai karnival kesihatan. Okey, isi yang pertama. Ada 3 isi biasanya. Isi yang pertama, memperoleh banyak manfaat. Memperoleh banyak manfaat atau maklumat. Silap-silap, bukan manfaat ya, maklumat. Manfaat dengan maklumat ni dua benda yang berbeza. Ustazah betulkan, bukan manfaat tapi maklumat. Memperoleh banyak maklumat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesihatan. Melakukan pemeriksaan kesihatan. Melakukan pemeriksaan kesihatan. Yang ketiga, menderma darah. Menderma darah. Yang ketiga. Okey. Teknik penulisan karangan pendek ya. Ini bermula pada tahun 2019 PD3. Teknik penulisan karangan pendek ya, sebelum-sebelum ni tidak ada, tapi mulai 2019 ada dan mungkin
soalan yang dikeluarkan untuk walaupun dibatalkan BT3 mungkin akan ada juga. Jadi kita tengok kepada apa nanti penerbangan seterusnya. Okey. Teknik penulisan karangan pendek ni kena ikut ya. Bina ayat pendahuluan. Mana ayat pendahuluan kena ada satu ya, mengenai tajuk, manfaat menyertai carnival kesihatan. Tahu kan apa itu carnival? Iaitu biasanya dibuat macam mana, dekat situ ada derma darah, kat situ ada pameran buku. Carnival itu majlis besar-besaran. Ya, carnival. Iaitu ada macam-macam kat sana diperkenalkan. Biasanya kalau di bandar-bandar besar di Shah Alam tu selalu ada carnival. Kalau di Sungai Besar ni biasa di Pejabat Mara tu pun ada carnival. Carnival kesihatan. Dia akan ada derma darah, dia akan maklumat mengenai kesihatan. Nurse, doktor akan turun. Kemudian ada juga daripada agensi dadah, ada juga daripada polis, dan banyak maklumat, info yang kamu boleh terima dari sana. Ya, rugi bila kamu ada carnival kamu tak pergi. Maklumat tu kita nak ambil untuk kita tahu apa pengetahuan mengenai benda-benda tersebut. Okey, kemudian setiap isi yang dibagi ni, ada 3 isi ni, isi yang tersurat. Yang dibagi ni nama dia isi tersurat. Okey, jadi setiap isi yang diberi ni kamu kena bina ayat sendiri. Tak boleh tiru ayat yang dah sedia ada. Memperoleh banyak maklumat. Apa yang dimasukkan dengan memperoleh banyak maklumat ni, cuba kamu bina ayat sendiri mengenai perkara tersebut, isi tersebut, yang kamu faham tentang isi tersebut. Ya. Kemudian yang paling penting ialah ada contoh daripada isi tersebut, contoh yang sesuai. Kalau dekat sini tadi memperoleh banyak maklumat. So maklumat apa yang kamu boleh peroleh, boleh dapat daripada carnival tersebut? Maklumat tentang kesihatan, penyakit dan cara pencegahan, ya. Ada macam-macam maklumat. Jadi bagi isi di sana. Okey, kemudian kalau melakukan pemeriksaan kesihatan, mungkin di sana ada pemeriksaan darah tinggi, kencing manis, jantung, kolesterol. Pihak Kementerian Kesihatan tu ataupun pihak hospital ataupun Kementerian Kesihatan yang bekerja sebagai nurse, doktor daerah tu akan turun di mana carnival tu diadakan. Jadi dekat sana ada pemeriksaan secara percuma, ya, untuk kolesterol, untuk darah tinggi, ya, ada macam-macam maklumat kamu boleh dapat. Kemudian ada isi yang ketiga, menderma darah. Contoh, orang yang datang itu dengan kalau boleh disudi-sudikan untuk menderma darah. Menderma darah untuk apa? Untuk mengisi tabung-tabung darah di hospital untuk kegunaan waktu-waktu kecemasan, kemalangan, kekurangan darah kerana penyakit. Jadi hospital kena ada, tempat-tempat kesihatan ni, pusat-pusat kesihatan kena ada tabung darah ataupun penyimpanan darah untuk waktu-waktu kecemasan. Itu kamu semua kena tahu berkaitan dengan kesihatan. Okey, selain daripada itu, bila kamu dah selesaikan ketiga-tiga isi dengan membina ayat kamu sendiri dan memberikan contoh yang terbaik, bina ayat penutup sebagai kesimpulan daripada karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi tadi. Ustazah dah berikan bahan rangsangan untuk kamu, iaitu manfaat menyertai carnival kesihatan dengan 3 isi. 3 isi tadi kamu dah tulis dia punya isi menggunakan ayat kamu sendiri. Dan akhir sekali kamu buat satu ayat atau bina ayat sebagai penutup atau kesimpulan. Jadikan perenggan, ya. Perenggan 1 pendahuluan, perenggan 2 isi. Perenggan ketiga penutup. Jadi ada lengkap di sini. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Isi beserta contoh, jangan tertinggal. Itulah isi kamu untuk dapatkan markah. Kemudian penanda wacana. Okey, Ustazah dah ajar sikit sebanyak mengenai penanda wacana. Apa yang dimaksudkan dengan penanda wacana? Penyambung ayat, contoh dia. Penanda wacana, contoh dia seperti selain daripada itu, mungkin kamu daripada perenggan pertama nak pergi perenggan kedua, daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain untuk menyedapkan karangan, kamu menggunakan penanda wacana. Ya, selain daripada itu, lebih-lebih lagi untuk kamu menguraikan sesuatu daripada ayat ataupun daripada isi kepada isi yang lain, daripada perkataan kepada perkataan yang lain, kamu kena menggunakan penanda wacana, katakan. Ataupun bukan itu saja, jika ditelusuri. Okey, yang ini tengok kepada keperluan.
Ya, Ustazah bagi tahu, tengok kepada keperluan. Jangan sok sendiri. Tengok, kalau ayat kamu tu sudah lengkap. Ya, binaan ayat kamu tu lengkap, cantik, faham. Tak perlu kamu nak tambah dengan kepelbagaian wacana. Untuk menambahkan kamu punya nanti melebihi 80 perkataan. Itu ruginya di situ. Kamu buang masa. Sepatutnya isi itu ada padat kat situ. Kamu dah merepek kepada benda yang lain. Kamu boleh keluar daripada track nanti bila terlalu banyak penanda wacana. Tu bahayanya. Takut di situ. Jadi ayat-ayat kamu tu susah elok. Penanda wacana bukan tak boleh gunakan, tapi ikut keperluan, ikut persesuaian, ikut kesedapan ayat tersebut. Ya, jangan kamu soal sendiri menulis, lepas tu kamu lupa. Banyak masa terbuang dekat situ. Selain daripada banyak masa, karangan kamu juga akan dipotong bila melebihi 80 patah perkataan. Okey. Faham ya? Hari ni Ustazah mulakan kelas ni. Ustazah bersiaran dengan karangan pendek tingkatan 3, 50 perkataan hingga 80 perkataan sahaja. Tajuk manfaat menyertai karnival kesihatan. Isi pertama, memperoleh banyak maklumat. Isi kedua, melakukan pemeriksaan kesihatan. Ini peluang untuk orang ramai yang datang kepada karnival tadi ya. Orang ramai yang datang ke karnival tadi, peluang untuk dia memeriksa, melakukan pemeriksaan secara percuma dan mudah. Okey, kemudian isi yang ketiga, menderma darah. Olah isi kamu menggunakan ayat sendiri beserta contoh. Tu dia. Kamu biasa pergi kan dekat karnival, ikut mak dengan ayah kamu pergi karnival. So kamu tahulah apa yang ada dalam karnival tersebut. Okey, beserta contoh. Dah selesai, buat penutup ataupun kesimpulan. Okey, penanda wacana boleh digunakan mengikut keperluan, tidak terlalu banyak. Tengok kepada keperluan ayat ya, yang kamu nak sambung. Jangan kamu semua penanda wacana, sikit-sikit penanda wacana, sikit-sikit penanda wacana, isi tak ada. Rugi di sana. Dan bila karangan berformat yang tersebut ni, karangan yang berformat, maknanya bila karangan berformat, kamu kena ikutlah arahan 50 hingga 80 saja. Jangan lebih-lebih. Sebab dia tidak akan diperiksa. Itu ialah karangan pendek yang cantik, yang bagus, yang padat, yang jitu. Okey, ada isi, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ikut format betul-betul. Penanda wacana boleh digunakan tetapi ikut keperluan. Okey, itu saja yang Ustazah nak bagi pada hari ini. Lepas ni ikut lagi apa yang Ustazah hantar, korang kena ikutlah, kena tengok, kena layari. Okey, selepas menonton video Ustazah, ada yang tak faham, terus WhatsApp Ustazah dalam grup Bahasa Melayu tingkatan 3. Jangan malu, jangan segan waktu kamu menuntut ilmu. Jadi bila kamu terus WhatsApp, senang Ustazah nak terangkan. Okey, jadi benda ni baru dan tidaklah dah lepas seminggu ke 2 minggu baru kamu bertanya. Selepas Ustazah bagi kerja yang seterusnya. Okey, apa yang Ustazah nak ialah siapkan kerja yang Ustazah bagi mengenai manfaat menyertai karnival kesihatan. Itu tadi yang Ustazah bagi. Karangan pendek itu tadi adalah tugasan untuk kamu tulis dalam buku karangan. Okey, jadi kalau peruntukan markah di sini berapa? Berapa markah yang kamu dapat ni? Karangan, siapa yang tanggungjawab? Okey, iaitu dia ada 2 kertas ya. PT3 ni ada 2 kertas, tapi saya tak tahu macam mana seterusnya selepas PKPB ni. Mungkin PKPB ni mungkin kamu punya PT3 pun akan dilaksanakan jugalah di peringkat sekolah ke macam mana. So kamu kena belajarlah juga, kena tahu kan dia punya pemakahan dekat sini. Okey, jadi untuk karangan ni tadi ya, ujian bertulis nama dia dalam peperiksaan. Okey, bahagian A ni 10 markah dan karangan bahagian B ialah 30 markah. So kamu kena tahulah. Bila tengok kepada pemakahan, jangan pula kamu kata markah 10 buat main-main. Jangan. Ya, sebab dia melibatkan kertas yang lain. Kertas 1. Ni kertas 2 ya. Kertas bertulis. Jadi kertas 1 kamu ada lagi. Sebab markah kertas 1 dan kertas 2 akan dicampurkan untuk menjadikan kamu dapat markah 100. Okey, nak ke situ. Okey, jadi buat latihan yang Ustazah dah bagi. Manfaat menyertai karnival kesihatan tadi,
Kumpulkan dalam satu fail. Tulis seterusnya tugasan yang keberapa. Yang keempat ke yang keberapa tugasan ni. Tulis kat sana tarikh, hari. Jadi nanti bila masuk sekolah hantar pada ustazah. Ataupun bila sekolah lambat lagi ataupun kamu lambat lagi untuk tingkatan 3 ni, nanti ustazah akan cari cara macam mana kamu nak hantar, sama ada melalui email ataupun sebagainya, ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hari ini belajar mengenai karangan pendek.